Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, jadi untuk hari ini kita akan tengok bahagian yang keempat untuk tajuk 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pembeli ubah. Okey, jadi untuk bahagian yang keempat ni adalah kita nak tengok cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pembeli ubah. Baik, kamu juga telah belajar iaitu cara untuk mencari kecerunan. Iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1, di mana Y2, Y1 dan X2, X1 ni adalah koordinat. Okay? X1 pasangan dia dengan Y1, X2 pasangan dia dengan Y2. Okay. Dan juga apa juga telah belajar iaitu paksi X ya, mewakili Y sama kosong, dan juga paksi Y adalah mewakili X sama dengan kosong. Okey, baiklah, cikgu akan ambil praktis kendiri 6.2D soalan nombor 1A sebagai contoh. Okey, nyatakan tiga ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap rajah berikut. Okey, jadi yang ni pula adalah terbalik daripada apa yang telah kita belajar sebelum ni, iaitu kalau sebelum ni dia bagi ketaksamaan, dia minta kamu lorekkan. Okay, sekarang ni dia dah lorek siap-siap, dia minta pula ketaksamaan untuk kamu keluarkan. Jadi kita akan tengok dulu rantau yang terlibat lah. Okay, jadi rantau yang dia lorekkan ni adalah berada pada garis yang pertama, garis yang kedua, yang di bawah ni, dan juga garis yang ketiga. Jadi bila dia memuaskan tiga garis, dia berada di antara tiga garis, maka akan ada tiga ketaksamaan. Jadi kita akan tengok pada ketaksamaan yang pertama iaitu Y sama dengan X tambah 4. Jadi untuk yang pertama Y, kemudian kita akan tulis X tambah 4. Sama dengan tu, kita akan tukarkan dia dengan ketaksamaan. Jadi kawasan berlorek itu berada di mana? Dia berada di sebelah bawah garis. Jadi bila bawah garis, maka Y ni lebih besar ke lebih kecil? Lebih ke kecil. Y lebih ke kecil. Baik, jenis garis dia macam mana? Dia adalah garis putus. Jadi dia tak adalah tanda sama dengan di bawah garis. Kita akan tengok pula kepada yang kedua, garis yang kedua. Pada garis yang kedua ni, kawasan berlorek dia apa ni? Pada yang kedua ni, garis dia adalah macam tadilah, pada paksi X, dia adalah Y sama dengan kosong. Jadi Y kosong. Jadi kawasan berlorek dia di sebelah mana? Sebelah atas garis ke sebelah bawah? Di sebelah atas. Jadi bila atas, maka Y dia lebih besar lah. Dan paksi X ni dia sentiasa garis padu, maka dia kena ada sama dengan. Kemudian yang ketiga, garis ketiga adalah bila paksi Y dia pula adalah melibatkan X sama dengan kosong lah. Jadi kita tulis X, kita tulis kosong. Jadi kawasan dia di sebelah mana ni? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Di sebelah kiri kan. Bila di sebelah kiri, maka X dia lebih ke kecil atau sama dengan kosong. Sebab paksi Y ni sentiasa padu garis dia, maka dia ada tanda sama dengan. Maka ni je lah jawapan dia. Baik, kita tengok pula pada soalan yang kedua. Dia tulis ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Jadi cikgu akan ambil soalan nombor 2A sebagai contoh. Baik, jadi untuk soalan nombor 2A ni, bila kita nak tulis ketaksamaan dia, kita tengok rantau dia adalah pada garis yang ni kan. Dia berada pada garis ni. Katakanlah ni garis yang pertama, kemudian garis putus-putus ni sebagai garis yang kedua, dan pada paksi X ni, yang ni adalah garis yang ketiga. Jadi untuk garis yang pertama, dia tak ada tulis persamaan. Jadi kita kena cari dulu persamaan dia. Baik, nak cari persamaan, kita ingat balik pada apa yang Puan telah belajar sebelum ni, iaitu kita tulis dulu persamaan linear
Okay, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay. Jadi kita kena cari nilai M dan juga nilai C. Baik, nilai C kita boleh cari. Iaitu kita tengok pada garis yang pertama ni, iaitu pintasan dia pada asalan, iaitu kosong. Jadi C dia sama dengan kosong. Maka kita nak kena cari nilai M lah. Okay, nak cari nilai M, maka kita kena guna rumus ni lah. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, jadi cikgu akan ambil titik negatif 42 ni sebagai X2 dan juga Y2, dan titik asalan ni sebagai X1 dan juga Y1. Jadi cikgu akan gantikan masuk dalam rumus. Okay, iaitu Y2 2 tolak kosong bahagi dengan negatif 4 tolak kosong. Okay, kita akan dapat negatif 2/4, yang mana bila dipermudahkan dapat negatif 1/2. Maka M dia sama dengan negatif 1/2 lah. Jadi kita akan ganti balik masuk dalam persamaan. Oleh itu Y sama dengan negatif 1/2 X. Okay, C cikgu tak tulis lah sebab C dia kosong kan. Okay, jadi untuk garis yang pertama ni, ketaksamaan dia adalah macam mana? Rantau pelorek dia di sebelah bawah garis. Jadi bila di sebelah bawah garis, maka dia punya ketaksamaan dia adalah Y lebih kecil daripada negatif 1/2X. Okay, dia adalah garis dia macam mana? Garis padu ke garis sempang? Dia adalah garis padu, jadi kena ada tanda sama dengan. Okay. Baik, untuk ketaksamaan yang kedua, okay, kita tengok dia adalah melibatkan X sama dengan negatif 4 kan. Jadi kita tulis X, kita tulis negatif 4. Jadi pada X sama dengan negatif 4, iaitu garis putus-putus ni, kawasan berlorek dia di sebelah kanan. Jadi X lebih besar. Okay, garis dia garis putus-putus atau garis sempang, jadi dia tak ada lah tanda sama dengan di bawah dah. Okay, untuk yang ketiga pula, iaitu pada paksi X. Pada paksi X, maka garis dia adalah Y dengan kosong. Jadi kawasan berlorek dia yang mana? Kawasan berloreknya di atas paksi Y, di atas paksi X kan, iaitu di sebelah atas. Jadi Y lebih besar. Okay, paksi dia mestilah garis padu, maka dia ada tanda sama dengan. Okay. Baik, kita tengok pula pada soalan yang ketiga. Okay, cikgu akan ambil soalan yang ketiga ni sebagai contohnya. Baik, Encik Timothy ingin membeli X biji donat dan Y biji karipap untuk didermakan kepada pihak sekolah bersempena dengan sambutan hari kantin. Jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya 150 biji dan bilangan donat adalah sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan karipap. Okay, jadi kat sini maklumat yang kita tahu adalah kita ada 2 jenis kuih lah, iaitu donat dan karipap. Okay, donat bilangan dia adalah X biji, manakala karipap pula adalah Y biji. Okay. Jadi soalan yang pertama, tulis 2 ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar atau sama dengan kosong dan Y lebih besar daripada atau sama dengan kosong. Okay. Jadi yang pertama kita akan tengok maklumat yang ada. Okay, dia kata jumlah. Okay, jumlah kedua-dua jenis kuih tersebut selebih-lebihnya 150 biji. Okay, jadi yang ni adalah ketaksamaan yang pertama lah. Bila jumlah, mana operasi yang terlibat adalah operasi tambah lah. Okay, jadi untuk soalan A, ketaksamaan yang pertama X tambah Y. Okay, jumlah lah selebih-lebihnya. Okay, bila kata selebih-lebihnya, kita cuba tanya diri kita, boleh lebih tak lagi? Kan, selebih-lebihnya boleh lebih tak lagi? Tak boleh lebih lah, sebab yang tu yang paling lebih. Jadi dia mesti kurang. Okay, daripada 150. Boleh tak sama dengan 150? Sebab dia kata paling lebih 150. Maknanya tak boleh dah lebih daripada 150. Tapi 150 boleh tak?
Ya, 150 boleh. Jadi ada tanda sama dengan. Okey, ketak samaan yang kedua pula. Bilangan donat, iaitu X kan. Sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan karipap. Jadi X ni untuk ketak samaan yang kedua. X sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya maksudnya paling kurang. Kan, tak boleh kurang dah lagi. Jadi bila tak boleh kurang, maka dia kena lebih. Boleh tak sama dengan? Ya, boleh. Okey. Sekurang-kurangnya apa? 2 kali ganda karipap. Jadi 2Y lah. Okey, jadi kita dah menjawab untuk soalan A. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, lukis dan lorek rantai yang memuaskan sistem ketaksamaan tersebut. Okey, jadi kita akan lukis dan lorek lah. Okey. Jadi kita tahu bahawa semuanya adalah melibatkan paksi X yang mana B besar dia kosong dan Y besar dia kosong. Maka cikgu akan ambil ni lah yang di sebelah sebelah hujung ni sebagai paksi Y. Sebab semuanya bernilai positif kan. Manakala sebelah bawah ni untuk paksi X. Jadi kita akan lukis dua garis. Iaitu garis yang pertama kita akan lukis adalah X tambah Y sama dengan 150. Dan yang kedua X sama dengan 2Y. Jadi untuk nak lukis kedua-dua garis ni, kita akan buat macam ni lah. Sebab dia kata lukis lah, dia bukan lakar. Kalau lakar kita boleh lukis saja macam mana pun. Tapi bila lukis maksudnya kita kena lukis dengan betul lah. Untuk yang pertama X tambah Y sama dengan 150. Y sama dengan 150 tolak X. Kita akan buat jadual X dan juga Y. Apabila X sama kosong, kita ambil je sebarang nilai. Jadi katakanlah X sama kosong. Sebab sini kosong lah. Jadi Y akan jadi, kita gantilah. Y sama dengan 150 tolak kosong. Y sama dengan 150. Kemudian kita ambil pula apabila X sama Y pula sama kosong. Jadi yang senangnya kita ambil silang macam ni lah. X kosong pula. X kosong mula-mula. Lepas tu Y kosong. Kita ganti dalam samaan. Bila Y kosong 150 tolak X. X pindah ke sebelah jadi positif. Jadi X sama dengan 150. Untuk yang kedua, iaitu X sama dengan 2Y. Yang ni pun sama. Kita akan buat jadual. Kita mula-mula dulu kita terbalikkan. Kita letak Y di sebelah kiri dulu. Iaitu 2Y sama dengan X, mana Y di sebelah kiri, X di sebelah kanan. Kemudian kita buat jadual sama juga macam tadi. X, Y. Kita akan ambil X sama kosong dulu. Bila X sama kosong, 2Y sama kosong, Y pun sama dengan kosong. Kemudian kita ambil lah nilai yang lain. Contohnya X sama dengan berapa? 100 kah? Y akan jadi berapa? Bila X sama dengan 100, jadi 2Y sama dengan 100. Y sama dengan 50. Jadi kita ada dua titik lah untuk kita nak lukis garis dia. Jadi selepas tu kita akan lukis. Jadi bila nak lukis, kita akan ambil lah skala pada paksi X dan paksi Y kan. Jadi katakanlah satu kotak sama dengan 10. Jadi kita akan ambil 5 kotak sebagai 50 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 50. Sini 100. Atas ni dia adalah 150. Jadi kena padam dulu lah. Sini 100.
50. Okey, sama juga pada pasi X. Okey, 50. Okey, 100. Oh, sama juga. Okey. Kat sini adalah 150. Kena lukis lain lah, pasi X dengan pasi Y. Okey, ni pasi Y. Tambah sikit, dan ni pasi X. Okey, jadi lah ni kita akan plotkan. Okey, untuk yang pertama. Okey, kita akan tengok yang pertama. Bila X kosong, Y 150. Okey, tanda atas ni. Dan bila X sama dengan 150, hujung ni kan, Y sama dengan kosong. Okey, jadi maksudnya garis dia kita akan sambung lah dengan dua titik ni. Okey. Okey, kamu guna pemaris ni. Dalam X ni cikgu tak ada pemaris, minta maaf lah. Cikgu cuma boleh tunjuk je. Okey. Kemudian yang kedua, garis dia macam mana garis? Garis dia adalah ada tanda sama dengan kan, jadi garis padu lah. Okey, yang kedua, ketaksamaan dia X lebih besar atau sama dengan 2Y. Okey, baiklah, kita akan tukarkan daripada X lebih besar atau sama dengan 2Y. Kita akan pindahkan supaya Y berada di sebelah kiri. Maka kita akan dapat 2Y lebih kecil atau sama dengan X. Okey, kemudian kita akan lukis garis yang kedua lah untuk X sama dengan 2Y. Okey, kita dah ada tadi kan, jadi kita sambung lah guna pembaris ya. Okey, jadi kita pun dah lukis dia punya garis dia. Okey, baik, kita tulis dia punya nama dia lah. Okey, garis yang ni nama dia X tambah Y sama dengan 150. Okey, dan garis kedua ni namanya 2Y sama dengan X. Okey, jadi sekarang kita akan lorekkan dia. Maka kita tengok pada ketaksamaan yang kita ada lah. Okey, untuk yang pertama, okey, kita ada X lebih besar atau sama kosong. Jadi X lebih besar atau sama kosong pada pasi Y lah. Okey, jadi kalau lebih besar kosong, mana di sebelah kanan. Di kawasan dia kita tanda tik. Okey, untuk yang kedua, iaitu Y lebih besar atau sama kosong. Jadi kawasan melorot dia adalah di sebelah atas pasi X. Jadi kita akan tanda tik. Okey, dan untuk yang ketiga, ketaksamaan dia adalah X tambah Y lebih kecil daripada, lebih kecil atau sama dengan daripada 150. Jadi sebelah bawah. Jadi kita tanda tik semua kawasan seluruh. Okey, dan yang keempat, 2Y lebih kecil atau sama dengan X. Jadi pada yang ni, warna oranye ni lebih kecil mana di sebelah bawah. Oh, minta maaf lah, yang ni tersilap sikit. Okey, jadi kalau kita tengok kawasan yang ada, kita ada 4 ketaksamaan, maka kita akan ada 4 tanda tik lah. Jadi kawasan yang ada 4 tanda tik adalah di sebelah bawah ni. Jadi kita akan lorekkan dia lah. Okey, sila guna pembaris, kemudian lorek dengan searah, dan juga lorekkan dia mesti penuh lah. Okey, dari hujung ke hujung. Okey, dah siap. Okey, dan kita akan jawab soalan yang ketiga, soalan C. Okey, daripada graf tentukan bilangan maksimum karipat yang dibeli. Okey, karipat yang dibeli adalah pada pasi Y kan. Jadi kawasan berlorot yang paling hujung pada pasi Y, kalau kita tengok di sini adalah puncak atas ni lah, iaitu dia adalah mewakili 50. Maka bilangan karipat yang boleh dibeli, maksimum yang boleh dibeli adalah 50 biji lah. Jadi kita tulis 50
biji karipap. Okey. Kemudian soalan C2. Bilangan minimum dan maksimum donat yang boleh dibeli jika Encik Timothy membeli 25 biji karipap. Okey. Menambah warna hijau lah. Warna biru ni lah. Okey, jadi bilangan maksimum dan minimum donat. Okey, dia nak donat minimum dan maksimum. Dia bagi karipap dia adalah 25 biji. Jadi Y adalah karipap, maka 25 sinilah separuhan. 20. Okey, sini. Okey. Okey. Jadi tempat bersilang yang pertama adalah sini. Okey, dan tempat bersilang yang kedua pula adalah di sini. Yang mana yang ni adalah nilai minimum. Okey, titik persilangan pertama yang mula-mula dijumpa adalah minimum, dan titik persilangan yang kedua ni, yang ni adalah nilai maksimum. Jadi bilangan minimum karipap, bilangan minimum donat adalah 50, dan bilangan maksimum bagi donat adalah 100, 110, 120, 125. Okey, jadi kita akan tulis dia macam ni lah. Boleh tulis macam ni. Bilangan minimum ialah 50 biji donat. Okey, kemudian bilangan maksimum ialah 125 biji donat. Okey, siap. Maka ni lah jawapan untuk soalan yang ketiga. Okey. Okey, jadi sampai sini untuk hari ni. Okey, terima kasih.